Okey, Assalamualaikum Pak Bina. Hari ini cikgu terpaksa rakam pengajaran cikgu untuk tajuk seterusnya. Jadi cikgu minta selepas awak tengok rakaman cikgu, cikgu harap awak akan faham, and then lepas tengok tu cikgu minta awak macam biasa tuliskan nama waktu tengok daripada pukul berapa ke berapa dalam grup WhatsApp kita . Okey, so now sekarang cikgu akan share cikgu punya screen. Dan cikgu minta maaf lah ya sebab cikgu terpaksa rakam hari ni. Jadi awak boleh tengoklah pukul 2 ke, nak tengok pukul 4 karang ke, malam ni ke. Okey. Jadi kita nak sambung tajuk hari ni iaitu 10.5 kumpulan darah manusia. Jadi cikgu harap awak nampaklah skrin cikgu. Okey, sekejap . Lupa pula nak sambung cikgu punya drawing tablet ni. Sebab pagi tadi cikgu cikgu masuk class point, jadi terlupalah bila cabut-cabut dia punya pen ni. Okey, so cikgu harap awak nampaklah cikgu punya slide. Okey, kita nak masuk tajuk 10.5 berkenaan dengan kumpulan darah manusia. Okey, kumpulan darah manusia ni kita ada kumpulan darah ABO. Okey, tahukah anda apakah kumpulan darah anda? Jadi biasanya yang belajar yang mana-mana yang dah biasa buat pemeriksaan darah, biasanya dia tahulah dia ni kumpulan darah apa-apa . Okey, darah manusia ni kita ada 4 jenis kumpulan darah, iaitu A, B, AB dan O. Okey, kita ada kumpulan darah A, B, AB dan O. Pendermaan dan penerimaan darah adalah berdasarkan kesesuaian kumpulan darah. Okey, maksudnya awak tak boleh nak derma sesuka hati. Okey, dia kena ada tengok kesesuaian dia. Contohnya kalau awak darah A, boleh ke darah A ni nak derma kepada orang darah O? Okey, jadi tak boleh lah. Kenapa tu? Sebab dia tengok berdasarkan kesesuaian kumpulan darah penderma penerima. Ini adalah kerana penerima mempunyai antibody. Penerima ni, kita masing-masing kita ada antibody dalam serum darah yang boleh bertindak terhadap antigen pada sel darah merah seorang penderma. Maknanya kalau katakan contoh awak darah A, awak nak derma kepada orang darah darah O. Tak boleh lah. Kenapa cikgu tak boleh? Sebab orang darah O ni, siapa-siapalah semua ada antibody. Jadi bila darah tu tak sesuai, maka antibody dia akan bertindak lah. Sebab dia anggap darah orang tu adalah dianggap sebagai benda asing. Anggap dia cikgu benda asing ni. Benda asing ni adalah benda asing. Bukan yang daripada badan kita. Jadi orang darah O ni dia tak boleh terima orang darah A. Okay, darah dia tu tak boleh terima kerana dalam darah O ada antibody. Darah siapa-siapalah. Maknanya kalau kita nak derma, kita nak beri darah kita tu, dia kena tengok kesesuaian dulu. Okey, pemindahan darah daripada seorang penderma kepada seorang penerima perlu mengambil kira jenis kumpulan darah penderma dan penerima. Jadi awak biasanya bila nak kita derma je kan. Tapi bila sampai di hospital, bila dia nak bagi kepada pesakit tu, dia akan tengok kesesuaian kumpulan darah tu. Okey, dia akan tengok kesesuaian kumpulan darah penerima dan penderma. Okey, jika darah kedua-dua penderma dan penerima tidak sepadan. Macam contoh tadilah, orang darah A nak bagi kepada darah O. Kalau tak sepadan, tapi masuk juga, darah A masuk juga dalam darah O, maka sel darah penerima akan mengalami pengaglutinatan, dia akan jadi bergumpal-gumpal. Okay, dia akan jadi tokok-tokok, bergumpal-bergumpal. Okay, tak boleh lah. Okay, now sebelum kita pergi, kita cuba tengok dululah
antigen dan antibody dalam kumpulan darah. Okey. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kumpulan darah kita ni ada 4 jenis ke, iaitu kumpulan darah A, B, AB dan O. Okey, ada antigen tak pada sel darah? Okey, kalau awak ni darah A, maka antigen yang ada pada darah A awak adalah antigen jenis A. Okey, kalau awak ni darah B, maka antigen yang ada pada darah awak ialah antigen jenis B. Okey, kalau awak ni darah AB, maka awak ada dua-dua. Maknanya awak ada antigen A dan awak ada antigen B. Dan untuk orang darah O ni dia tak ada antigen. Okey, jadi mesti awak tertanya-tanya apa itu antigen. Okey, antigen ni ialah katakan contoh ni darah awak, dia ada protein yang pada permukaan sel darah awak. Katakan ni contoh darah siapa? Katakan contoh ni darah Aina. Okey, bila doktor check tengok apa? Dia tengok ada protein yang melekat pada sel darah merah awak jenis A. Jadi yang melekat pada permukaan sel darah awak itu jenis A, maka dia panggil antigen A. Maka awak mempunyai antigen A, awak berdarah A. Sekejap cikgu tengok slide cikgu. Okey, katakan contoh yang ni. Yang ni jelas sikit deh. Okay, katakan contoh awak ni darah jenis. So awak nampak tak? Oh, dekat sel darah merah dia ada macam ada benda melekat. Ada benda asing melekat-lekat-lekat. Jenis bulat-bulat macam ni. So, dia ada antigen. So, antigen ni apa? Ni, tengok ni. Antigen ni adalah jasad asing. Jasad asing, benda lain. Iaitu bahan bukan daripada badan sendiri. Yang berada pada sel darah merah kita. Merangsang gerak balas keimunan. Jadi, dia panggil antigen. Cikgu ulang sekali lagi. Jadi kalau orang yang ada darah A ni, maknanya dia ada antigen A. Maknanya dia ada benda asing, jasad asing yang melekat, yang berada pada permukaan sel darah merah dia yang merangsang gerak balas keimunan. Kalau orang tu darah B, awak nampak tak? Dia ada antigen B. Itu benda asing jenis B. Dua darah merah dia. So sebab tu dia ada antigen B, maka dia B. Kalau orang darah AB, dia akan ada dua-dua. Dia ada dua-dua. Iaitu ada benda asing. Sekejap Okey, jadi dia ada dua-dua. Antigen A, antigen B. Jadi bila dia ada benda asing jenis A dan B, ada bersama-sama pada sel darah merah dia, maka dia adalah berdarah AB. Dan kalau dia tak ada apa-apa, cuba tengok. Tak ada ke? Tak ada. So dia tak ada antigen A, tak ada antigen B, maka orang tu berdarah O, kosong. Ingat macam tu. O, kosong ni tak ada antigen. Jadi dia ada darah O. Okay. Jadi cikgu akan back balik kepada slide tadi. Okey, jelas cuba kita tengok yang dalam contoh dalam buku teks ni. Dia kata kumpulan darah A, nampak? Dia ada antigen A. Nampak warna biru. Benda asing yang melekat pada sel darah merah dia jenis A, maka dia darah A. Kalau benda yang melekat dia tu pada jenis B, dia berdarah B. Kalau dia ada dua-dua, A pun ada, B pun ada. Okey, warna merah dan biru ni, maka dia berdarah A, B. Tapi yang ni tak ada, tak melekat. Nampak? Tak ada antigen yang nak melekat dengan dia, maka dia berdarah O, kosong. Ingat macam tu. Jelas Okey, tu dari segi antigen. Kalau dari segi antibody, okey, senang je. Anti ni anti. Macam awak lah, aku anti kamu. Maknanya tak suka. Okey, jadi kalau darah A, maknanya dia anti kepada B. Sebab tu dia berdarah A. Anti-anti ni maksudnya dia ada antibody dalam serum. Apa maksud dia cikgu? Katakan contoh awak darah A, kalau masuk darah B dalam darah A, dia akan hasilkan antibody untuk lawan B tu. Okay, so cikgu pergi balik kepada slide cikgu tadi. Apa maksud antibody? Antibody ni ialah penghasilan antibody apabila patogen memasuki badan. Contoh kalau tadi cikgu kata dia darah A, tiba-tiba darah B masuk. Okay, jadi darah A ni akan menghasilkan antibody untuk lawan B. Sebab tu cikgu kata orang darah A
dia ada anti kepada B, iaitu dia akan hasilkan antibody untuk lawan B sebab B ni bukan darah dia, tiba-tiba masuk. Jelas dah? Okay, jadi awak jangan tukar antara antigen dan antibody. Okay, antigen dan antibody. Okay, jadi kemudian kalau orang tu berdarah B, maka dia anti kepada A. Maknanya kalau darah A masuk dalam darah B, B akan menghasilkan antibody untuk lawan A. So dia anti terhadap A. Okay, kalau kalau darah A, B, dua-dua dia ada. Dia ada A, dia ada B. Maka dia tak ada antibody lah. Dia tak ada antibody. Okay, maknanya dia boleh berlaku. Dah dia muka dia ada A, ada B. Maka dia tidak anti. So tiada antibody. Kalau darah O ni kosong. Dia tak ada antigen. Jadi dia anti kepada A, dia anti kepada B. Dia anti dua-dua. Sebab dia tak ada antigen. Okay, jelas Okey. Ni nampak. So kalau dia ni darah A, maka dia anti kepada B. Kalau dia darah B, dia anti kepada A. Kalau dia darah AB, dia memang ada dua, so dia tak ada anti siapa-siapa. Okey, kalau dia darah O, dia memang anti kepada A dan kepada B. Okey, ni pula contoh kalau awak buat ujian darah. Jadi benda ni biasanya kalau tingkatan 5 silibus lama KBSM, kalau tajuk ni kita akan belajar di tingkatan 5. Biasanya cikgu akan buat testing lah ujian darah dengan pelajar dan biasanya memang prosedur dia tak boleh guna jarum yang sama lah. Maknanya kalau cikgu dah guna untuk seorang pelajar jarum tu, cikgu akan buang terus. Kita pakai buang je. Buat sekali buang terus sebab kita tak nak bercampur-campur darah. Okey, jadi kalau buat ujian darah, cikgu akan ambil lah darah daripada hujung jari dia. Cikgu akan letak atas anti A, cikgu akan letak atas anti B. Dan awak nampak tak dia jadi bergumpal? Ni yang maksud cikgu kata dia jadi bergumpal. Nampak? Agglutinogens, agglutinates. Dia kata nampak tak bergumpal-gumpal darah awak ni. So budak ni adalah darah AB. Sebab apa darah AB? Kerana dia ada dua-dua. Sebab tu darah dia bergumpal. Dia ada dua-dua. Maknanya kita letak dalam anti A pun dia bergumpal. Kita letak daripada B pun dia bergumpal. So maknanya dia ada antigen A, dia ada antigen B. Jadi budak ni berdarah AB. Sebab dua-dua bergumpal. Okay, kalau cikgu buat ujian macam ni. Okay, tiba-tiba cikgu tengok. Oh, bergumpal dekat anti A. Maknanya, bergumpal dekat apa yang dipanggil larutan anti A. So budak ni senang je. Terus dia ada darah A sebab penggumpalan tu berlaku dekat A. Maka budak ni darah A. Tapi yang ni tak ada. So dia darah A. Okay, lepas tu kita cuba lagi, kita letak darah A tak ada. Tapi darah B ada bergumpal ni, berlaku penggumpalan. Budak ni darah B. Dan bila kita test dua ni tak ada. Tak gumpal. Di A tak ada, di B pun tak ada. Maknanya budak ni tak ada A, tak ada B. So automatik pelajar ni berdarah O. Okay, awak nampak macam takut lah bila cocok jari, keluarkan darah sikit je. Dan biasanya bila buat dengan student, biasanya pelajar suka sebab dia nak tahu dia kumpulan darah apa. Okay, dan cikgu kata tadi, dari segi pendermaan. Okay, kita tengok kalau awak ni darah A, awak hanya boleh derma kepada yang ada A saja, iaitu orang yang berdarah A dan orang yang berdarah A. Awak cuma boleh derma kepada A dan AB sahaja asalkan ada A. Dan awak hanya boleh terima darah daripada sama awak lah, iaitu A dan O. Cikgu buat apa? O boleh derma kepada A sebab ingat tak O dia tak ada antigen. Dia tak ada antigen A, dia tak ada antigen B. So dia bebas. Jadi dia bolehlah derma kepada orang A. Okey, B dia hanya boleh terima B dan AB sahaja. Jadi sama jugalah dia hanya boleh terima daripada orang B dan sahaja. Okay, AB sebab dia special, maka AB ni dia hanya boleh derma kepada orang sama dengan dia, iaitu orang yang AB. Tetapi yang specialnya dia boleh terima daripada mana-mana. Dia terima daripada A boleh, terima daripada B boleh, terima daripada AB boleh dan O. Manakala orang berdarah O,
Cikgu suka panggil macam ni. Orang darah O ni ialah orang yang kaya raya. Kenapa dia kaya? Sebab bila dia darah O, dia kaya, dia boleh derma pada semua. Sebab tu kalau awak tengok kalau awak ada join Facebook join Facebook derma darah, awak akan tengok memang orang O ni sangat-sangatlah diperlukan. Sebab dia boleh derma kepada A boleh, B boleh, AB boleh dan O. So awak ingat sifat ini saja. Cikgu hafal yang ni je. Orang O kaya raya. Orang AB miskin. Ingat tu je. Apa cikgu miskin? Sebab miskin kerana dia hanya boleh derma kepada AB sahaja. Tetapi dia boleh terima A, B, AB dan O. So cikgu, biasanya cikgu tak hafal yang ni. Cikgu cuma hafal yang depan ni saja. Yang ni je. Maknanya AB, O, okay, miskin. Maknanya miskin dia hanya derma AB saja. Lepas tu lawan dia boleh terima darah daripada siapa-siapa. Okay. Orang O kaya. Apa dia kaya? Dia boleh derma belakang. A boleh, B boleh, AB boleh dan O. Tapi bila nak terima, dia mesti terima O sahaja. Okay, jelas tu gambar cikgu menderma lah. Sebenarnya cikgu memang suka menderma tapi loni-loni ni sebab kekangan COVID lah apa semua banyak masalah sikit lah. Okay, dan kita kena tengok sikit lah apa kriteria untuk menderma darah. Yang pertama mesti sihat tubuh badan. Jadi sebelum kita derma darah dia akan ambil maklumat tentang berat kita, tinggi kita, ada penyakit ke. Okay, berumur di antara 18 hingga 70 untuk yang pernah menderma. 65 hingga 70 memerlukan pemeriksaan lanjut dan pengesahan pakar perubatan terlebih dahulu. So kalau awak ni below than 18, awak tak boleh lagi. Tunggu bila awak dah mencapai 18 tahun, barulah boleh derma darah. Dan sekiranya nak derma juga bila umur 65 ke atas, mesti buat pemeriksaan. Ada penyakit ke tak? Okey, dan kalau awak ni mula-mula menderma, 18 hingga 60 tahun. Okey. 17 tahun perlu mendapat kebenaran bertulis dulu. Takut ada efek apa-apalah. Okey, lepas tu berat badan mesti 45 ke atas. Sebelum menderma tu pastikan awak tidur cukup sekurang-kurangnya 5 jam sebab selepas kita derma biasanya kita akan pening. Okey, kemudian awak ni tahap hemoglobin dalam darah awak adalah minimum 12.5 dan bagi wanita 13.5. Yang ni tak apa, yang ni doktor akan masa kita nak derma ni doktor akan ni kita lah. Okey, tiada masalah kesihatan, telah mengambil makanan sebelum menderma, pendermaan terakhir setiap 3 bulan. Maknanya awak dah derma bulan 5, awak kena cuti 3 bulan baru derma balik. Sebab kita nak beri masa untuk darah tu untuk cukup darah dihasilkan dalam badan kita lah. Okey, bagi penderma wanita tidak mengandung, dia tak boleh menderma sewaktu dia mengandung. Semasa datang haid pun tak boleh sebab bila kita datang haid tu darah kita dah banyak dah hilang. Jadi kita tak boleh derma masa kita datang haid dan tidak menyusukan anak. Okey, dan mesti menetap di Malaysia sebab bimbang bila awak berada di luar. Ada orang dia tak suntik vaksin lah. Ada orang ada sejarah penyakit yang berjangkit daripada luar negara. Kita tak nak lah sebab darah ni nanti kita akan derma kepada orang lain. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, dalam darah kita juga ada faktor rhesus. Dalam darah kita juga ada faktor rhesus. Okey, rhesus ni apa? Rhesus ni ialah sejenis antigen. Antigen ingat tak? Antigen ni ialah, cikgu kata tadi awak ingat macam ni. Antigen ialah benda asing. Benda asing yang bukan daripada badan kita. Jadi dalam darah kita ada antigen, ada benda asing lain yang duduk melekat pada permukaan merah kita yang kita panggil faktor rhesus. Okay? RH kecil. Memang begini cara nak tulis tu. RH kecil. So awak nampak tak? Katakan contoh macam ni. Katakan ni sel darah merah awak. Okay, bila doktor cek, doktor tengok, oh ada dua. Ada dua benda asing, antigen. Satu dia tulis A, satu dia tulis positif, tambah positif. Maksud cikgu contoh. Cikgu nak bagi tahu awak apa maksud antigen ni. Maknanya antigen ni adalah benda asing, jasad asing
yang melekat ada bersama-sama dengan sel darah merah awak. Jadi katakan contoh sel darah merah awak ni ada dua benda asing. Satu A, satu positif. Oh, maknanya orang ini berdarah A, rhesus positif. Okay, kalau ada, maknanya awak ni darah A, rhesus positif. Cikgu kata contoh, dia bukan nampak macam ni dalam sel darah awak. Adalah cara dia. Tapi dia nampak, oh ada dua benda asing duduk dekat sel darah merah awak. So katakan contoh, siapa? Aisyah Tun Nakibah. Sel darah merah dia macam ni. Tiba-tiba ada B. Lepas tu tak ada. Ada B je. Maka Aisyah Tun Nakibah ni berdarah B, tapi sebab dia tak ada, kita panggil rhesus negatif. Sebab tak ada. Rhesus negatif. So jelas deh, kalau sel darah merah individu itu ada faktor rhesus atau kita panggil dia antigen D, maka ia dipanggil rhesus positif. Faham deh? Cikgu sama kau faktor rhesus dengan antigen D? Samalah. Rhesus atau kita panggil dia antigen D. Dah. Okey. Individu yang tak ada faktor rhesus, macam contoh Aisyah tu tadi, dia tak ada faktor rhesus. Maka kita panggil antigen D dia tak ada, maka kita panggil dia rhesus negatif. Okey, jelas ada rhesus positif, tak ada rhesus negatif. Okey, cuba tengok ni kad. Ni kad kad darah cikgu. Biasanya bila kita cek kita mengandung, kali pertama mengandung, biasanya doktor akan bagi sekeping kad lah. Dan biasanya kad ni memang cikgu bawa dalam beg cikgu. Cikgu takut jadi apa-apa, maknanya bila paramedik tengok ke apa ke, dia tengok oh dia ni darah O. So tak payah buat ujian darah dah, kalau jadi apa-apa, dia terus boleh derma darah. Jadi ni dia ada tulis dah. Cikgu darah O. Tengok nampak tak rhesus dia buat D tu. Maknanya rhesus cikgu lah, D, antigen D, cikgu adalah positif. Maka kesimpulan dia, cikgu berdarah O. Cikgu kaya deh sebab cikgu darah O. Cikgu darah O dan cikgu rhesus positif. Okey? Orang darah O rhesus positif ni ramai. Hak rare, hak memang diperlukan ni. Kalau biasa kalau orang tu pergi derma, memang hospital memang ni lah. Iaitu orang berdarah O, rhesus negatif. Hak tu memang doktor carilah. Biasa kalau berlaku pelik-pelik, kemalangan yang ni, biasanya kalau yang memang cikgu masuk dalam grup derma darah, selalu hospital Kerayu. Siapa sini berdarah O, rhesus negatif. Sebab bukan senang nak cari orang darah O rhesus negatif. Kalau darah O rhesus positif ramai. Okey, sekiranya darah rhesus positif penderma bercampur dengan darah penerima yang rhesus negatif, okey, faham ke tak tu? Orang rhesus positif bercampur dengan orang yang terima tu rhesus negatif, darah penerima akan bertindak balas dengan menghasilkan antibody rhesus atau antibody anti-D. Jadi maknanya kalau positif kena wika positif jugalah. Macam contoh cikgu kata cikgu ni orang darah O, cikgu positif. Orang darah O positif. Tiba-tiba adalah kemalangan apa, orang tu hilang darah. Cikgu nak derma pada orang darah B. Tapi dia rhesus negatif. Boleh tak? Tak boleh lah. Cikgu kena cari orang itu positif juga, baru boleh. Okey, kenapa? Apabila penerima menerima satu lagi dos darah rhesus positif, antibody rhesusnya akan menyebabkan pengaglutinatan. Pengaglutinatan ni ialah penggumpalan, tak adilah. Darah akan menggumpal, tak dia akan toko-toko. Okey, akan menyebabkan penggumpalan sel darah penderma. Dan keadaan ini boleh membawa maut kepada penerima tersebut. Kalau bagi juga, darah akan menggumpal dan membawa maut, penerima tu akan matilah. Jadi maknanya kalau awak tu positif, awak kena beri ke positif juga. Kalau awak negatif, beri kepada negatif juga. Okey, jelas
Okay. So now kita nak tengok faktor rhesus dan kehamilan. Ini pun adalah tajuk yang popular juga, kena fahamkan molek. Okay, so kita baca dulu. Lazimnya masalah akan timbul apabila seseorang ibu rhesus negatif berkahwin dengan seorang ayah rhesus positif dan mengandung fetus rhesus positif. Dia macam ni, ada orang tanya, bahaya ke cikgu saya ni rhesus positif? Bahaya ke saya ni tak ada rhesus? Okey, dia macam ni. Dia tak bahaya, tak ada masalah awak rhesus positif ke, awak rhesus negatif ke, tak ada masalah. Masalah hanya timbul, masalah hanya timbul apabila, dengan molek cik kata, masalah hanya timbul apabila ibu yang rhesus negatif tak ada rhesus. Ibu tu tak ada, memang rhesus negatif, tiba-tiba mengandung anaknya rhesus positif, baru ada masalah. Baru ada masalah. Dengar molek. Kalau katakan contoh, awak rhesus negatif, awak mengandung anak rhesus negatif juga, tak ada masalah. Cikgu, kalau saya rhesus positif, mengandung anak saya negatif, tak ada masalah. Cikgu kata tak ada masalah. Ni je masalah kita. Cikgu harap jelas lah benda ni, sebab setiap tahun pelajar ni akan tukar benda ni seumur dia akan tanya cikgu. Cikgu, kalau saya positif rhesus positif, anak saya mengandung tu negatif, tak ada masalah. Dengar cikgu kata, masalah hanya timbul bila awak negatif, awak tak ada rhesus, awak mengandung anak ada rhesus. Tu je masalah. Yang lain daripada tu tak ada. Cikgu harap cikgu jelas royak ni, sebab setiap tahun akan ada pelajar yang tak faham. Yang tak faham. Cikgu kata dah masalah dia bila ibu negatif mengandung anak yang positif. Okey. Boleh nih? Okey, jadi kita baca. Dia kata lazimnya masalah timbul, masalah hanya akan jadi masalah apabila ibu tu rhesus negatif. So you tapak dah ibu tu tak ada rhesus. Dia negatif, tolak, tak ada. So dia berkahwin dengan ayah positif. Berkahwin dengan ayah positif pun tak ada masalah juga. Yang nak nikah dengan orang positif tak ada masalah. Tetapi masalah dia bila ayat ni dia kata, tetapi mengandung fetus rhesus positif. Tu je masalah dia. Awak nampak dah ibu ni, ibu negatif tapi dia mengandung anak dia positif. Dia nak nikah dengan ayah dia negatif pun tak apa. Dia nak nikah dengan pasangan dia positif tak apa. Tak ada masalah nikah ni. Masalah dia bila ni. Bila awak tu negatif, rhesus negatif, tapi bila mengandung anak awak positif. Okey, kemudian dalam bulan terakhir kehamilan, maksudnya 8 bulan, 9 bulan, dekat-dekat nak beranak. Tu maksud dia. Dalam bulan-bulan terakhir kehamilan, dekat-dekat nak bersalin, serpihan sel darah fetus yang mengandungi antigen T akan merentasi plasenta, masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Dekat-dekat nak beranak, barulah serpihan positif anak tu, serpihan sel darah anak yang ada rhesus positif, dia akan merentasi plasenta, masuk dalam sistem peredaran darah ibu. Dekat-dekat nak beranak, baru dia masuk. Okey, so apa jadi? Okey, akibatnya sel darah putih dalam darah ibu akan bertindak balas menghasilkan antibody anti-D. Darah anak adalah benda asing, bukan hak mak. Tu darah anak. Jadi bila dia masuk dalam darah ibu, ia akan dianggap sebagai benda asing. Ingat deh, gapo-gapo yang bukan daripada badan kita akan dianggap sebagai benda asing. Jadi sel darah putih pun akan menghasilkan antibody anti-D. Anti-D tu maksudnya anti kepada rhesus tadilah. Okey. Yang kemudian mengalir kembali melalui plasenta ke dalam sistem peredaran darah fetus. Jadi nanti bila dia dah hasil antibody ni, nanti dia akan masuk balik ke dalam anak tadi. Okay.
Antibody tersebut akan memusnahkan sel darah merah bayi yang Rh positif sebelum atau sejurus selepas kelahiran. Awak faham ke? Dia lah macam ni. Bila dekat-dekat nak bersalin, 8 hingga 9 bulan, serpihan, adalah sedikit sel darah merah anak yang positif akan masuk dalam sel darah ibu. Dia boleh masuk macam mana? Dia melalui plasenta masuk dalam darah ibu. Jadi bila masuk dalam darah ibu ni akan mengenali benda tu sebagai benda asing. Dia kata, benda ni bukan benda mak ni, benda asing. Jadi sel darah putih ibu akan menghasilkan antibody untuk lawan benda asing tu. Okey, jadi antibody tu akan mengalir masuk balik dalam sistem peredaran fetus. Dan bila dia masuk dekat bila? Dia masuk dekat-dekat nak bersalin dah. Dia masuk sebelum atau sejurus selepas kelahiran. Dekat-dekat nak beranak tu dia masuk dalam sistem peredaran darah fetus dan memusnahkan sel darah merah fetus. Namun begitu, kepekatan antibody yang terhasil tidak mencukupi untuk memberi kesan kepada anak pertama. Jadi antibody yang masuk tu sedikit dan dia tidak memberi kesan sangat kepada anak pertama, menyebabkan anak pertama selamat. Okay. Anak pertama tu selamat dilahirkan sebab antibody tu sikit sangat. Tetapi awak kena ingat, antibody ni telur kat situ. Pusing. Okay. Tetapi antibody ni akan kekal dalam sistem peredaran darah ibu. Nampak dia duduk kekal. Walaupun mak tu dah bersalin dah pun, tetapi antibody masih ada dalam darah mak. Okay. Dan masalah akan timbul semula jika mak tu mengandung pula kali kedua. Duduk setahun 2 tahun, mak ni mengandung semula anak kedua dan anak kedua tu pun juga positif. Cikgu kalau dia mengandung anak kedua tapi negatif, tak ada masalah. Cikgu kata dah tadi tak ada masalah. Dia cuma ada masalah bila mak tu memang negatif, anak positif. Jadi anak kedua positif, anak ketiga positif, dia masalah selalu. Okay, jadi masalah timbul jika anak kedua merupakan Rh positif juga. Maka antibody yang sudah ada tu, antibody yang telah tersedia ada dalam darah ibu akan merentasi plasenta dan memusnahkan sel darah merah fetus tersebut. Dia tak tunggu-tunggu dah sebab dia memang dah ada dah. Sebab memang sudah ada dah antibody dalam darah mak tu. Jadi bila mengandung kali kedua dia tak tunggu dah. Dia terus serang fetus tersebut. Dia terus memusnahkan sel darah merah fetus tersebut. Jadi gejala penyakit ini kita panggil erythroblastosis fetalis. Okay, erythroblastosis fetalis. Erythro tu sebab erytrosit sel darah merah, dia serang erytrosit sel darah merah. Blastosis tu masa peringkat fetus tu masa peringkat blastosis. Fetalis tu ialah fetus. Jadi memang kena hafal lah. Okay, penyakit ni dipanggil, gejala penyakit ni ialah erythroblastosis fetalis. Fetus yang kedua akan matilah. Cikgu kalau dia mengandung kali ketiga anak dia positif pun mati juga. Mengandung kali keempat pun mati juga. Kalau positif cikgu kata. Okay. Jika tidak diganti dengan Rh negatif melalui proses pemindahan darah. Tapi awak kena ingat sekarang sudah bidang perubatan sudah maju. Jadi kecuali, dengar pula dia kata, kecuali darah tu digantikan dengan darah Rh negatif melalui proses pemindahan darah, maka barulah anak dia selamat. Okay, dalam keadaan yang tidak serius, bayi mungkin menghidap anemia. Ada bayi yang selamat ada juga bayi yang selamat. Bayi yang kedua tu selamat, tetapi bayi tu akan menghidap anemia, tak cukup darah atau kecacatan akal. Selamat tetapi cacat akal. Walau bagaimanapun, kini masalah tersebut
Boleh diatasi dengan merawat ibu berkenaan dengan globulin anti-rhesus selepas kelahiran pertama untuk menghentikan pembentukan antibody anti-D. Maknanya sekarang kalau awak ni rhesus negatif, awak memang ada masalah macam ni, sudah ada rawatan dah. Okay, ni sudah ada rawatan. Maknanya selepas awak bersalin anak pertama selamat tadi cikgu kata tadi. Selepas je awak beranak anak pertama, doktor akan suntik ibu tu dengan globulin anti-rhesus. Untuk apa? Untuk menghentikan penghasilan antibody tadi. Dia akan cocok awak untuk menghentikan penghasilan antibody anti-D. Jadi tak perlu risau dah, sekarang ni sudah ada rawatan. Okey. So inilah yang cikgu kata tadi dah. Jadi bayi yang kedua tu sama ada dia mati, kalau dia selamat pun dia akan mengalami anemia dan kecacatan akal. So nampak tak, yang ni ialah bayi yang meninggal dalam kandungan. Yang ni memang tak sempat diselamatkan. Kalau yang diselamatkan pun dia akan jadi macam ni. Okey, jelas jadi tak perlu risau lah, dia sudah ada suntikan dah, iaitu globulin anti-rhesus. Dan kalau selamat pun fetus akan alami jaundice. Jaundice ni maksud dia kuning. Nampak sebab tu budak ni nampak kuning, okey. Jaundice ni ialah demam kuning, kerosakan organ jantung, hati dan otak. Okey, so kita tengok soalan praktis formatif 10.5. Nyatakan kumpulan darah yang merupakan penderma universal. Penderma universal ni maknanya dia boleh derma kepada sesiapa sahaja. So dia adalah kaya kumpulan darah O. Okey, soalan 2, ramalkan apa yang akan berlaku jika kedua-dua kumpulan darah penerima dan penderma tidak sepadan. Nak bagi juga tapi tidak sesuai. Okey, maka apa jadi? Sel darah penerima akan mengalami pengaglutinatan. Maknanya dia akan bergumpal-gumpal. Sumbat salur darah. Okey, soalan 3. 3 orang bayi P, Q dan R mempunyai kumpulan darah. Okey, so cikgu tulis dulu. P ni darah B, Q darah O dan R darah A. Okey, cikgu bulatkan untuk kumpulan darah dia. 3 pasangan ibu bapa mempunyai kumpulan darah berikut. Pasangan ibu bapa 1, B dan O. Pasangan ibu bapa 2, AB. Pasangan ibu bapa 3, AB dan O. Padankan bayi kepada pasangan ibu bapa yang betul. So, kena tengoklah mana hak banyak. Okey, tengok huruf. Kalau pasangan ibu bapa 1, okey, ibu bapa 1 ni dia darah B dan O. So, B dan O. Okey, pasangan ibu bapa yang kedua dia ada darah A dan B. Pasangan ibu bapa ketiga AB dan O. So mana anak dia? Tu maksud dia. Mana anak dia? Okey, jadi anak dia ialah, sebab hak ni kita tengok dulu deh. Ni dia ada AB. Okey, tengok deh, dia ada A, B dengan O. Okey, yang ni dia ada dua-dua deh. A ada, B ada. So maknanya anak dia art lah. Sebab apa? Sebab anak dia memang berdarah AB. Maknanya dia boleh, mungkin dia terima A dengan B daripada ayah dia, ayah dan mak dia. Okey, lepas tu kalau darah pertama, dia ada pasangan ibu B dengan O. B dengan O, B dengan O. So kalau B dengan O, jadi dia mana-mana. Mungkin dia ada darah O atau dia darah A, darah B. Okey, pasangan ibu bapa ketiga dia ada AB dan O. So AB dan O. Okey, maybe dia dapat darah B. Okey, boleh dah? Yang ni jangan risau lah. Yang ni nanti kita akan belajar di tingkatan 5. Bagaimana kita nak tentukan anak dia tu darah apa-apa. Okay, keberangkalian. Bukan kita nak tentukan. Kita nak tentukan kebarangkalian anak. Tapi ini jangan risau. Ini kita akan belajar di tingkatan 5. Kalau cikgu terangkan sekarang pun, awak jadi pening. Macam mana dapat tu? Okay, soalan yang last. Seorang lelaki RH positif
berkahwin dengan seorang perempuan RH negatif. Anak pertama RH positif. Ni masalahnya. Ibu negatif, anak positif. Dia nak kahwin dengan siapa-siapa tak ada masalah sebenarnya. Yang ni masalah dia ialah bila mak negatif, anak positif. Jadi dia kata anak pertama selamat. Memanglah cikgu kata tadi anak pertama memang selamat dilahirkan. Tetapi anak kedua yang RH positif meninggal dunia. Terangkan mengapa. Okey, jadi yang ni cikgu tak payah terangkanlah untuk awak sebab awak hanya perlu salin daripada rajah tadi sahaja. Okey. Okey, kita habiskan sikit lagi. Sebab cikgu tengok sekejap Cikgu tengok ada berapa lagi. Okey, so kita habiskan. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu kesihatan Okey, 10.6 kita tengok isu kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran manusia. Okey, sistem peredaran yang sihat adalah penting bagi memastikan kesihatan yang optimum. Bagaimanakah kita dapat memastikan sistem peredaran kita sentiasa sihat? Antara amalan menjaga sistem peredaran ialah, ni amalan untuk jaga sistem peredaran ialah pengambilan makanan seimbang yang rendah lemak. Okey, satu. Kedua, kita kena sentiasa bersenam. Cikgu nak tekankan kena wajib ada perkataan sentiasa ataupun selalu bersenam. Jangan tulis bersenam saja, tak ada markah. Sebab bila awak tulis bersenam, hari ni awak bersenam, 2 tahun lagi baru buat pula. Ataupun awak tulis senaman berkala. Berkala ni maksud dia buat, time awak rajin awak buat, time malas tak buat. So salah juga. Jadi kita nak sentiasa bersenam. Okay, yang kedua sentiasa bersenam. Yang ketiga amalan tidak merokok dan tidak mengambil minuman beralkohol. Jadi kalau soalan tanya, apakah amalan menjaga sistem peredaran supaya sihat? Pertama, pengambilan makanan seimbang seperti rendah lemak. Yang kedua, sentiasa bersenam. Ketiga, tidak merokok dan tidak mengambil minuman beralkohol. Okey. Penyakit kardiovaskular. Bila sebut penyakit kardiovaskular, awak kena tahu penyakit tu berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah. Cikgu tahu ada ramai pelajar bila cikgu sebut penyakit kardiovaskular, dia nampak jantung je sebab sini ada kardio. Tapi dia lupa kardio, jantung, vaskular, peredaran tu. Jadi dia berkait dengan jantung dan salur darah tu. Okey. Jadi penyakit-penyakit tersebut ialah aterosklerosis, arteriosklerosis, yang ni lain aterosklerosis, arteriosklerosis, angina, hipertensi ni hyper tinggi, tensi tu tension, tekanan darah tinggi. Okay, lepas tu kita ada penginfarkan myocardium. Kalau awak tak ingat panjang sangat ni. Penginfarkan myocardium, awak boleh tulis je serangan jantung. Betul selalu. Okay, dan stroke. Jadi penyakit-penyakit ini adalah contoh penyakit kardiovaskular. Aterosklerosis, arteriosklerosis, angina, hipertensi, serangan jantung dan stroke. Dan cikgu nak ingatkan, sakit jantung tak ada. Jangan tulis sakit jantung, salah. Serangan jantung betul. Sakit jantung salah. Jantung tak sakit. Okay, so kita nak tengok soal lah. Okay. Aterosklerosis ialah pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri. So you nampak ni arteri salur darah awak. And then tiba-tiba ada pemendapan warna kuning. Nah, so inilah yang cik kata pembentukan. Okay, pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam. Kalau kata pada dinding je, tak lagi. Dia kena mendap di dinding dalam arteri. Okay. Plak terbentuk daripada kolesterol, lipid, tisu otot yang mati dan platelet yang tergumpal. Jadi dia ni kenapa boleh terbentuk plak? Sebab kolesterol, lipid, makan benda berlemak,
tisu otot yang mati dan platelet darah beku lah yang bergumpal. Jadi lama kelamaan pelat tu akan menyumbat dan menyempitkan salur darah. So you nampak tak salur darah sudah sempit. Okay, cikgu tukar pen sekejap, tukar jadi warna hitam. Okay. Jadi, cara cikgu ingat macam mana saya nak bezakan arterio dengan artero. So, ingat gini. Artero, row, kolesterol. Ingat gitu. Jadi, awak kena tahulah aterosklerosis ni kerana pemendapan kolesterol. Row, ingat gitu. Aterosklerosis kerana pemendapan kolesterol yang awak makan banyak-banyak tu. Jadilah aterosklerosis. Okay, cikgu nak lompat giat ni dulu. Apa beza dengan arteriosklerosis? Okay, so aterosklerosis ni ialah peringkat awal sebelum berlakunya arterio. Dia kena atero dulu jadi, barulah jadi arteriosklerosis. Jadi arteriosklerosis ni terjadi apabila kalsium yang mendap. Jangan tukar dengan atero tadi. Atero, kolesterol termendap. Kalau arteriosklerosis, kalsium yang termendap. Jadi kalsium yang termendap tu lama-lama menyebabkan arteri jadi kerah dan hilang kekenyalan. So darah payah nak lalu lah. Okay, jelas So boleh beza dah atero, kolesterol dengan arteriosklerosis. Okay, habis dah. Yang ketiga pula. Pengaliran darah yang menyebabkan hipertensi. Darah nak lalu dah tekan. Ni nak lalu sepit. Jadi menyebabkan hipertensi. Hipertensi maksud dia tekanan darah tinggi. Jadi duduk tekan ni wujud tekanan tinggi. Maka arteri yang halus-halus akan pecah dan pesakit boleh mengalami stroke. Kenapa? Sebab salur darah tu dah pecah dah. Okay, so dia akan jadi stroke dan biasanya ini berlaku dalam salur darah dekat otak. Stroke juga boleh disebabkan oleh darah beku, thrombus yang menyekat aliran darah di otak. Sebab bila darah nak lalu tak boleh, darah ni dia akan bergerak slow dan dia mudah nak beku. Dia mudah nak beku. Jadi bila mudah nak beku, dia duduk tolok, pecah. Bila pecah ni, stroke dah lah. Okay. Dan cikgu ada bagi tahu kalau orang normal tekanan darah kita 120/80. So bila awak sakit kepala ke apa, pergi klinik awak tengoklah keputusan yang doktor ambil tekanan darah awak tu. Kalau sikit-sikit naik daripada 120 tu tak apa lagi. Tapi kalau dah 140/90 ke 200 ke, kena hati-hati tu. Maknanya awak tengah stres, awak memang tengah sakit sangat-sangat, tekanan naik. Okey, kemudian sekiranya lumen arteri menjadi sempit, ialah arteri koronari. Cikgu kata dah ke? Dia kalau arteri koronari ni ialah arteri yang nak pergi ke jantung. Dia nama lain-lain. Kalau arteri karotik ni, arteri yang nak pergi ke otak, nama dia karotik. Tapi kalau katakan lumen tu lubang, ingat? Lumen tu lubang. Katakan lumen arteri jadi sempit, ialah arteri koronari yang nak pergi ke jantung, jadi sempit, maka berlakulah kekurangan bekal oksigen ke otot jantung. Jadi bila kurang oksigen ke otot jantung, lama-lama otot jantung tu akan mati sebab tak dapat oksigen. Mula-mula dia akan jadi kurang dulu. Bila kurang dia akan jadi angina. Sakit dada yang kuat. Sebab tu kalau orang yang ada serangan jantung dia akan sakit dulu. Sakit. Maknanya dia tu angina. Kekurangan oksigen ke otot jantung. Tapi kalau tersumbat terus, oksigen tak boleh nak pergi, otot jantung mati, maka berlakulah serangan jantung dan biasanya bila serangan jantung ni terus matilah. Tu. Okey, harap jelas Ni cikgu kata stroke tu. Katakan contoh sini, salur darah nak pergi ke otak ni. Arteri karotik. Nampak ni? Arteri karotik sumbat. Darah tak pecah sini. Stroke lah. Pecah dalam ni. Stroke. Okay, yang ni boleh membawa maut lah. Ataupun dia akan jadi lumpuh. Okay. Nampak?
Ni arteri kita. Yang terbentuk pelak tu bahagian dalam ni lah. Nampak warna kuning. Dalam arteri. Dekat mana? Dekat dinding. So nampak bila dia sempit, banyak ni je darah boleh lalu. Dan darah ni dia akan tekan lah nak lalu. Menyebabkan tekanan tinggi. Kalau yang berlaku tu dekat sini, dekat arteri koronari. Arteri yang nak pergi ke jantung. So kalau tak sampai, oksigen tak sampai, tisu otot kardium akan mati. So bila mati, berlakulah serangan jantung. Okay, kalau dia masih lalu lagi, dia sikit-sikit je oksigen, dia akan jadi angina. Kalau tak lalu langsung, tak dapat langsung oksigen, tisu otot kardium mati, berlaku serangan jantung. Okey, dan kita tengok sikit bulletin STEM. Teknologi nano digunakan dalam diagnosis dan rawatan aterosklerosis dan pembentukan plak dalam arteri. Dalam teknik ini, partikel nano yang direka menyerupai kolesterol lipoprotein ketumpatan tinggi untuk membantu mengurangkan plak. Okey. Yang ni pun cikgu, awak boleh google lah. Cari tengok apa itu teknologi nano dalam dalam rawatan aterosklerosis. Okey, ni kita ada 3 jenis rawatan untuk jantung. Nanti cikgu akan bagilah YouTube tu. Awak kena bezakan Kita ada 3 jenis rawatan iaitu angiogram, angioplasti dan pembedahan bypass. Angiogram ni apa? Awak pernah dengar tak orang kapung panggil tembok. Tembok dalam salur jantung tu. Iaitu dia akan masukkan kamera lah untuk orang kata apa, untuk untuk puncture site in the groin area of risk. Maksudnya kalau katakan contoh ni ada pengenapan lipid dia. So dia akan masuk macam dia panggil catheter alat tu. Dia masuk catheter, dia macam tembok lah, dia macam peracur benda ni. Peracur lemak ni. Ni untuk orang yang sikit-sikit berlaku pengenapan lemak tadi. Maknanya sikit-sikit sumbat, kita akan gunakan rawatan angiogram. Lepas tu hak ni pula dia masukkan balon. Nampak? Dia masukkan balon, dia panggil angioplasti, dia masukkan stent. Stent atau balon. Ada rawatan dia masukkan stent atau balon. Dia masukkan stent ni untuk buka, untuk tahan dinding ni supaya terbuka. Atau dia masukkan balon ni untuk buka jalan tu, untuk buka salur tu. Kita panggil dia angioplasti. Kalau sumbat juga, maknanya ni salur ni sumbat teruk ni, sumbat hampir 80% sumbat. Maka terpaksa adalah angiogram tak boleh, angioplasti tak boleh. Maka dia akan buat pembedahan bypass. Bypass ni maksud dia buat saluran baru. Ni nampak ni, dia ambil saluran baru. Dia ambil vena dekat peha awak. Dia akan ambil vena dekat betis. Dekat betis kaki, dia letak di jantung. Sebab tu dia panggil pembedahan bypass. Maknanya memang kena bedah, kena buat laluan lain. Tak boleh guna dah salur lama sebab sumbat teruk. Jadi dia akan buat pembedahan bypass. Jadi pembedahan ni dia akan tengok berapa banyak tersumbat. Jadi dia akan tentukanlah nak buat angiogram ke, angioplasti ke atau pembedahan bypass. Nanti cikgu hantar link YouTube, awak boleh tengok macam mana dia buat. Kartun je pun dalam bentuk 3D, bukan sungguh. Okey, kita tengok soalan. Apakah maksud penginfarkan myokardium? Cikgu kata kalau awak tak ingat, penginfarkan myokardium ni ialah nama lain untuk serangan jantung. Nombor 2, jelaskan bagaimana stroke berlaku. Stroke berlaku apabila ada darah beku, menyekat pengaliran darah ke otak. So otak, jadi bila dia tekan tu terhasil darah tinggi tu memecahkan. Tekanan darah yang tinggi tu memecahkan salur darah, maka jadilah stroke. Apa pendapat anda, pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada risiko seseorang menghidap penyakit kardiovaskular? So risiko dia ialah kerana dia ni selalu mengamalkan diet yang kaya dengan lipid, rendah serat, kurang garam, memang ada obesiti dan merokok ataupun meminum alkohol.
4, terangkan bagaimana aterosklerosis, maka pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri. Plak tu bagaimana? Plak tu adalah daripada kolesterol, lipid, tisu penghubung bergentian, tisu otot mati dan platelet yang tergumpal. Maka plak tu bila banyak-banyak, dia akan menyumbat lumen salur darah dan menyempitkan lumen. Jadi dia akan jadi atero dulu, barulah jadi arteriosklerosis. Okey, so cikgu berhenti di situ. InsyaAllah hari Selasa kita akan masuk 10.7. Okey, Assalamualaikum. Siapkan praktis formatif. Cikgu dah bincangkan 2 soalan praktis formatif.